Hasan dan daripada Raudah Training and Consultancy. Okey, pada hari ini saya akan bincangkan satu tajuk yang sangat-sangat best. Tajuk pada hari ini ialah bagaimana kita nak install minda jutawan di dalam diri kita. Dan sekarang ini saya nak mengajak anda lah bagaimana nak install minda jutawan ke dalam minda anda, ke dalam diri anda. Okay. Adakah anda mempunyai masalah-masalah seperti buat bisnes, kemudian gagal, bisnes tak berkembang, duit sering tak cukup? Kalau simptom-simptom itu berlaku ke atas diri dan perniagaan anda, maka anda perlu tonton video ini. Semua orang nak jadi jutawan kan? Tapi sedar ataupun tidak, orang jutawan dan orang biasa mempunyai tahap minda yang berbeza. Alhamdulillah, saya telah diperkenalkan oleh guru-guru saya teknik-teknik untuk install blueprint minda jutawan ke dalam diri saya. Kalau anda nak jadi jutawan, maka anda juga perlu tahu bagaimana nak install blueprint minda jutawan ke dalam diri anda. Anda dah ready? Di dalam semua seminar-seminar yang saya anjurkan, saya akan menggunakan satu formula penting ini. Okey, saya nak anda sediakan pen dan kertas, tulis formula yang akan saya perkenalkan kepada diri anda ini. Yang pertama adalah minda. Perasaan, tindakan, dan hasil. Okey, sebut sama-sama saya. Minda akan pergi kepada perasaan, akan pergi kepada tindakan, dan akan memberikan hasil. Sekali lagi, minda akan pergi kepada perasaan, akan pergi kepada tindakan, dan akan pergi kepada hasil. Okey, pada hari ini saya akan terangkan kepada anda bagaimana kita nak kuasai formula yang pertama ini. Okey, tahap yang pertama untuk formula itu ini iaitu minda. Jadi kalau anda nak jadi usahawan yang hebat, maka anda perlu tahu bagaimana untuk menguasai minda anda. Boleh-boleh? Semasa saya menghadiri seminar-seminar guru saya perhatikan satu peristiwa yang sangat ramai peserta dalam seminar itu diberikan ilmu yang sama, tetapi mendapat hasil yang berbeza. Kalau kita belajar teknik yang sama, ilmu yang sama, kenapa setiap orang mendapat hasil yang berbeza? Pelik kan? Ada orang dapat sebatas kilat hasil. Ada juga orang dapat sebulan selepas itu. Ada orang setahun selepas itu. Ada orang bertahun-tahun namanya. Dan ada orang juga tak dapat apa-apa. Anda mengalami masalah begini? Kan kita perhatikan, kemudian kita pergi ke seminar-seminar di luar sana, kan daripada guru-guru yang berbeza, orang akan mendapat hasil yang berbeza. Kenapa? Daripada perhatian saya itu, saya sedar bahawa jika anda ada tool yang nombor satu sekalipun, tool iaitu peralatan, sistem, strategi, teknik yang terbaik, tapi kalau anda mempunyai toolbox yang bocor, maka anda juga akan mempunyai masalah untuk membina kejayaan di dalam kehidupan anda. Kenapa kita kena perbaiki toolbox ataupun minda kita? Seperti yang saya sebut sebelum ni, setiap orang mempunyai
tahap minda berbeza. Jutawan dan orang biasa mempunyai tahap minda yang berbeza. Tahap-tahap minda ini berbeza mengikut ilmu, ilmu yang dia dapatkan sepanjang kehidupan dia mengenai perniagaan, pekerjaan dan sebagainya. Pengalaman, pengalaman daripada sepanjang hidup juga, dan juga keinginan ataupun desire untuk mencapai sesuatu. Sebab itulah kalau orang yang baru berniaga, kenapa mereka susah untuk berjaya dalam masa yang singkat? Ini kerana ilmu, pengalaman dan keinginan mereka masih di peringkat baru. Tapi kalau kita tengok sebagai contoh, orang-orang yang pernah menjadi jutawan, kemudian dia jatuh bankrupt, ataupun jatuh disebabkan oleh sakit dan sebagainya, perniagaan tak ada, semua dah hilang. Dan apabila dia kembali nak mulakan satu perniagaan yang baru, dia boleh bangkit dalam masa yang singkat sahaja. Ini kerana mereka mempunyai tahap minda yang berbeza. Sebagai contoh, saya nak bawakan anda satu cerita sirah sahabat Nabi SAW, iaitu Abdul Rahman bin Auf. Kan kita biasa kita dengar kan peristiwa hijrah di mana setiap orang sahabat-sahabat Nabi ini berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah, kemudian mereka meninggalkan semua harta-harta mereka di kota Mekah kerana mereka tak bawa satu sen pun. Kerana itulah yang diinginkan oleh pembesar-pembesar kota Mekah. Mereka nak sekat daripada orang-orang yang nak keluar daripada kota Mekah nak pergi ke Madinah, kena tinggalkan semua harta-harta mereka. Dan itu berlaku kepada Abdul Rahman bin Auf. Kemudian apabila beliau pergi ke kota Madinah, beliau tidak mempunyai apa-apa duit sekalipun, selai sepinggang. Tapi oleh kerana beliau mempunyai tahap minda yang sangat tinggi dalam bidang keusahawanan, dalam masa beberapa tahun sahaja beliau kembali menjadi seorang usahawan yang disegani di kota Madinah. Pada zaman moden ini kita boleh tengok bagaimana orang-orang yang bangkit di dalam kejatuhan dalam masa yang singkat seperti Tony Robbins, Steve Jobs, Donald Trump dan ramai lagi. Mereka boleh bangkit apabila mereka jatuh bankrupt dan dapat bangkit dengan cepat. Jadi anda perlu tingkatkan toolbox anda supaya anda juga dapat meningkatkan kejayaan anda dalam masa yang singkat. Betul-betul? Okey, bagaimana cara kita nak perbaiki toolbox kita ni ataupun minda kita? Untuk perbaiki minda kita ni, kita kena faham satu konsep, iaitu dinamakan sebagai money blueprint ataupun cetakan masa lampau terhadap kewangan. Money apa? Money blueprint. Blueprint adalah memori yang tersimpan di dalam minda kita ataupun dalam diri kita secara sengaja ataupun tidak sengaja sepanjang kehidupan kita daripada kita baru lahir sehinggalah pada hari ini. Money blueprint pula adalah memori yang disimpan dalam diri kita terhadap keuangan, perniagaan dan juga kejayaan. Memori ini tersimpan di dalam minda kita dalam bentuk video, audio dan perbuatan. Ini bermakna memori yang kita lihat, yang kita dengar dan kita buat ataupun orang buat, orang di sekeliling kita buat semasa kita hidup, itu adalah blueprint. Okey, minda kita ada dua peringkat. Berapa peringkat? Dua peringkat.
Okey, tahap yang pertama adalah minda sedar, dan tahap kedua adalah minda separa sedar. Minda sedar adalah minda yang kita gunakan setiap hari. Sebagai contoh, kita nak pergi bekerja, kita nak makan, kita nak berjalan, kita nak bercakap. Blueprint pula tersimpan di dalam minda separa sedar. Minda separa sedarlah yang mengawal setiap pergerakan badan kita. Oleh itu, anda jangan ingat bahawa anda yang mengawal diri anda setiap hari. Sebenarnya, minda separa sedar anda lah, ataupun blueprint anda lah, yang sebenarnya mengawal kehidupan anda setiap hari. Okey? Tak percaya? Saya akan berikan contoh kepada anda. Okey, sebagai contoh, kalau anda sedang memandu kereta dan di sebelah anda itu mungkin ada kawan ataupun isteri ataupun suami di sebelah anda, dan anda sedang berbual-bual dengan dia. Kemudian apabila anda sedang berbual, anda mestilah tumpukan kepada perbualan anda. Kan? Anda akan perhatikan jalan sekali-sekala sahaja. Sebenarnya minda anda sedang memproses, minda sedar anda sedang memproses perbualan anda dengan orang yang di sebelah anda itu. Tetapi minda separa sedarlah yang sebenarnya mengawal pergerakan anda untuk memandu kereta itu. Logik bukan? Bagaimana minda separa sedar tahu nak pergi ke mana? Okay, minda separa sedar tahu nak pergi ke mana kerana itu adalah perjalanan yang anda sering lalui setiap hari. Tanpa kita sedar, apabila kita memandu kereta dan sambil berbual, kita dah sampai ke destinasi itu. Betul-betul? Pernah tak berlaku ke atas diri anda? Okay, sebagai contoh situasi yang sama juga. Anda sedang berbual-bual dengan orang sebelah anda, dan anda ingin pergi ke satu tempat yang baru, yang mungkin jarang anda pergi ataupun anda tak pernah pergi pun sebelum ini. Apabila anda sedang berbual, tanpa anda sedari, anda akan membelok ataupun memandu kereta anda itu ke jalan yang anda biasa lalui, dan bukannya destinasi yang anda nak sampai itu. Ini kerana minda separa sedar anda tidak menyimpan maklumat ataupun memori untuk pergi ke tempat yang baru itu. Tetapi minda separa sedar anda hanya tahu untuk sampai ke tempat yang pernah anda lalui. Nah, inilah yang berlaku ke atas diri kita dalam perniagaan, dalam kerjaya dan sebagainya. Okay? Kita biasanya tak boleh lakukan perkara-perkara yang baru jika kita membiarkan minda separa sedar mengawal diri kita. Okay? Sebab itulah susah untuk kita nak explore perkara-perkara baru. Ini kerana minda separa sedar anda akan menarik anda untuk melakukan perbuatan ataupun aktiviti yang dah biasa anda lakukan. Jadi itulah yang menghalang anda untuk merobos, untuk menembusi halangan ataupun tembok di hadapan anda. Itulah blueprint ataupun minda separa sedar yang memang ada di dalam kesemua minda ataupun diri setiap orang di dunia ini. Oleh itu, kalau anda boleh programkan minda kita, mestilah anda boleh menjadi siapa saja yang anda nak jadi. Betul-betul? Bagaimana money blueprint boleh mempengaruhi hidup kita, dan bagaimanakah pula ia membantu membuat keputusan di dalam perjalanan kehidupan kita. Seperti yang saya katakan sebelum ini, okay, blueprint datang daripada perbualan, daripada video, audio dan pergerakan yang dilakukan oleh diri kita sendiri dan orang-orang di sekeliling kita. Money blueprint juga, okay, sama sahaja, okay, kita setiap audio, video dan pergerakan yang dilakukan oleh orang di sekeliling kita, seperti ibu bapa kita, adik-beradik kita, cikgu-cikgu kita, ustazah-ustaz kita, kan, penceramah-penceramah di televisyen, idola kita dan sebagainya. Mereka lah yang memprogramkan minda kita untuk secara tak sedar membantu membuat keputusan
untuk kehidupan kita. Tapi ini bukanlah bermaksud jika hidup kita ini bermasalah, kita nak menyalahkan kepada orang-orang di luar. Ini kerana kita mampu nak memprogramkan kembali minda kita ini. Best tak? Best tak kan? Okay. Pernah tak anda dengar ungkapan, duit ni susah nak dapat? Kemudian mungkin anda pernah kata kat isteri ataupun anak anda, kau ingat aku ni bank ke? Dan mungkin anda pernah berbual-bual dengan isteri anda ataupun pasangan hidup anda, kita ni, ialah kita miskin, tapi sebenarnya kita bahagia. Adakah bahagia kalau kita miskin? Alhamdulillah lah kan, kalau miskin dan juga bahagia, maka disebabnya mereka boleh menerima kemiskinan atau kesusahan yang ada dalam kehidupan mereka. Tetapi statistik tidak pernah menipu diri kita. Ketua Jawi pernah memberikan statistik, kebanyakan pasangan yang berkahwin pada umur 30 tahun ke bawah bercerai kerana mempunyai masalah keuangan di dalam perkahwinan mereka. So ini bermakna kemiskinan juga adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh rata-rata rakyat di seluruh dunia. Kemudian anda pernah dengar tak orang ataupun orang di sekeliling anda berkata, tak semua orang kaya ni bahagia, kan? Gaduh sini, gaduh situ, kan? Dan mungkin juga anda pernah dengar, duit bukanlah segala-galanya. Orang kaya ni tamak, orang kaya ni sombong. Dan yang paling kita famous, yang sering pernah dikatakan oleh saya, kita tak mampu. Betul tak? Kan? Kita pernah dengar, kita pernah buat, kita tak mampu. Dek, kita tak mampu dek nak beli kerana kita tak ada duit. Betul-betul? Perkataan-perkataan ini sebenarnya diprogramkan ke dalam minda kita sejak kecil lagi daripada orang-orang di sekeliling kita, terutamanya daripada ibu bapa dan adik-beradik kita. Jadi money blueprint inilah yang mempengaruhi setiap keputusan anda untuk berniaga, untuk melabur, untuk apabila anda nak buat keputusan berkaitan dengan duit. Kalau anda masa kecil-kecil dulu, anda diprogram, sentiasa diprogramkan oleh ibu bapa anda atau sekeliling anda dengan perkataan-perkataan yang positif. Kan, kalau memang anda ni sering diprogramkan dengan ayat-ayat yang positif, kata-kata yang positif, semestinya saya yakin kini anda sudah menjadi orang yang berjaya. Tapi jika anda seperti saya dahulu, sering diprogramkan dengan ayat-ayat yang negatif, sebab itulah anda susah untuk menemui kejayaan. Betul-betul? Saya sebagai contoh datang daripada keluarga yang berniaga. Tapi ibu saya tak suka ayah saya berniaga kerana semasa ayah saya memulakan perniagaan, ayah saya cikgu dulu dan berhenti sebagai cikgu untuk memulakan perniagaan. Tapi langkah pertama ayah saya tu masa dalam keadaan ekonomi yang teruk pada tahun 80-an. Dan ini menyebabkan kehidupan keluarga kami sangat-sangat susah. Jadi mak saya ni dia fobia kerana selama berpuluh-puluh tahun ayah saya bersusah payah membina perniagaannya dalam keadaan ekonomi yang teruk. Jadi mengikut blueprint mak saya ni bahawa berniaga ini susah. Dan anda boleh bayangkanlah kan bagaimana saya membesar dengan blueprint bahawa berniaga ini susah, berniaga ini susah, berniaga ini susah, berniaga ni lambat nak kaya. Jadi itulah blueprint yang ditanam dalam minda saya. Tapi apabila saya mula membesar, saya sebenarnya sangat tertarik dengan ayah saya yang berniaga. Ayah saya juga sering memberi galakan dengan memberikan buku-buku perniagaan kepada saya dan adik-adik saya. Dan ibu saya tidak suka saya berniaga. Ibu saya lebih suka saya makan gaji seperti ramai orang di luar sana. Belajar, pergi ke universiti dan makan gaji ataupun kerja dengan government.
Mak saya sering sahaja menceritakan kisah-kisah di mana masa ayah saya nak berniaga dulu sangat susah, kan? Berpuluh-puluh tahun namanya bersusah payah sampai barulah berjaya lama. Tapi kalau bekerja makan gaji, tahun pertama dan tahun kedua tu dah dapat gaji dah boleh buat loan, dan boleh beli kereta, beli rumah dan sebagainya. Malah ada satu kali tu saya masih ingat lagi, ibu dan ayah saya bergaduh kerana ibu saya tak suka saya diajar tentang perniagaan. Jadi anda rasa blueprint saya positif ataupun negatif? Mestilah negatif, kan? Selama bertahun-tahun lama saya menyimpan blueprint negatif ini di dalam minda saya ini. Semasa saya dapat mengenal pasti blueprint negatif yang ada dalam minda saya ini, saya telah belajar dengan tekun untuk mengatasi blueprint yang negatif yang ditanam di dalam diri saya ini sejak daripada kecil lagi sehingga saya berumur 30 tahun. Kini dengan teknik-teknik yang diajarkan daripada guru-guru saya telah pun berjaya membuang setiap blueprint yang negatif mengenai kewangan yang ada dalam minda saya, dan saya juga dapat install blueprint yang positif masuk ke dalam minda saya supaya saya dapat menjadi orang yang berjaya. Anda berminat untuk mengenal pasti blueprint negatif yang ada dalam diri anda? Anda nak belajar bagaimana nak install blueprint positif ke dalam minda anda? Hubungi saya sekarang 013 93 11 396 untuk saya membuat training ke dalam organisasi anda, untuk saya mengajar anda dan rakan-rakan di dalam organisasi anda bagaimana mereka juga dapat berjaya bersama-sama dengan anda di dalam kerjaya ataupun perniagaan anda. Nak? So, hubungi saya sekarang mengikut nombor telefon yang saya telah berikan tadi. Sebelum saya tutup video saya pada hari ini, saya ingin bertanyakan satu soalan untuk anda. Apakah ketakutan yang paling besar yang ada di dalam diri anda tentang money blueprint, tajuk yang kita bincang pada hari ini, money blueprint yang menghalang kejayaan anda? So, saya nak anda duduk sejenak fikir, apakah money blueprint yang ada dalam diri anda, dan apakah yang paling anda takut sekali yang menghalang kepada kejayaan diri anda? Sila berikan komen di bawah pada video ini. Saya nak tengok sendiri dan mungkin saya akan membantu anda bagaimana anda mengatasi blueprint yang ada di dalam diri anda ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube saya ini supaya anda boleh mendapat lagi beberapa tips dan strategi untuk meningkatkan kejayaan diri anda, untuk meningkatkan motivasi diri anda, dan juga untuk menjadi seorang yang berjaya di dunia dan akhirat, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.